Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebelum kita mulakan, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama di dalam channel kita ini. Bagi anda yang pertama kali ataupun belum menekan butang subscribe, saya mohon bantuan daripada kamu untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen supaya channel kita akan menjadi channel yang cukup besar, menjadi sangat berpengaruh di Malaysia untuk menjadi suara rakyat supaya boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berkenaan. Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali saja dia buat pendedahan, satu Malaysia bergegar. Setiap kali dia buat pendedahan dengan bukti sekali. Ramai sekali penyokong-penyokong mereka yang didedahkan akhirnya terkirit-kirit, terkejut, hampir tak percaya. Ramai juga yang meroyan, ramai juga yang membenci Rafizi kerana Rafizi seorang yang jujur. Ramai betul tak puas hati. Okey. Jadi sekali lagi Rafizi buat kejutan kali ini. Ramai pasti akan mulai panas dan ramai juga lah yang makin benci dengan Rafizi. Tapi tak apa Rafizi, teruskan saja. Kerana itu tugas. Sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang beramanah, jangan tiru orang yang tak beramanah. Bila kena dedah, meroyan, menafi, akhirnya undang-undang nyatakan juga siapa benar, siapa salah. Padan muka atau kesian terpulang, kamu boleh komen. Okey, akhirnya Rafizi kata dalam satu lagi pendedahan khas daripada Rafizi. Dia kata bermula minggu depan, saya akan mula jawab serangan kebencian Perikatan Nasional dan PAS katanya. Nah, orang Perikatan Nasional, orang PAS pasti panas dengan apa yang dia ingin katakan ini. Rafizi menulis di shahbudin.com.net, diterbitkan pada kemarin. Katanya, saya faham perang media sosial masih panas. Mainan politik Perikatan Nasional dan PAS terus berlaku. Tetapi tanggungjawab utama kerajaan adalah membaiki kehidupan rakyat, kata Rafizi. Tambahnya lagi, masa waktu yang dibayar gaji oleh rakyat, saya akan tumpu kerja sebagai menteri. Keutamaan sekarang adalah melaraskan dasar-dasar dan pelaksanaan projek supaya memberi impak paling besar kepada rakyat dalam persediaan kita untuk menghadapi cabaran ekonomi 2023 yang dijangka lebih menguji kekuatan dan daya tahan ekonomi negara, kata Rafizi. Tambahnya lagi, di luar waktu kerja katanya, saya akan berdepan dengan Perikatan Nasional dan PAS. Katanya, saya akan menjawab isu-isu yang mereka mainkan dan juga akan selaraskan supaya aktivis dan pimpinan kerajaan perpaduan turut sama memantau prestasi mereka sebagai pembangkang. Katanya lagi, mereka ingat jadi pembangkang ini hanya menimbulkan sentimen kebencian. Mereka lupa bahawa menjadi pembangkang juga perlukan pengetahuan mengenai dasar, memantau pelaksanaan, membawa suara rakyat dengan masalah seharian mereka, katanya. Oleh kerana itu, Rafizi menulis, mulai minggu depan, selepas seminggu memahami keadaan semasa kementerian, saya akan mula, nombor 1, keluar kenyataan politik sebagai timbalan Presiden PKR, bukan sebagai menteri, untuk menggariskan perancangan dan usaha kita bersedia menghadapi 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Nombor 2, menyiarkan kandungan-kandungan politik selain dari kandungan mengenai dasar dan program sebagai menteri, supaya kita mematahkan sentimen kebencian yang dibawa sekarang, kata Rafizi. Tambahnya lagi, kenyataan mengenai dasar kementerian, kedudukan ekonomi dan yang berkaitan akan dibuat melalui saluran rasmi
sebagai menteri. Tambahnya lagi, mulai Januari 2023, saya juga akan mula gerakan kempen untuk PRN di 6 buah negeri. Kita akan berkempen seperti sebelum membentuk kerajaan atas platform PKR dan Aid Ayuh My Movement tanpa melibatkan 1 sen pun duit dan masa kerajaan, kata Rafizi. Tambahnya, jadi kepada kawan-kawan yang risau di luar, insya-Allah kami ada perancangan yang disusun untuk berdepan dengan lawan politik, kata Rafizi. Tambahnya lagi, masa yang dibayar oleh rakyat adalah tanggungjawab negara dan tidak boleh digunakan untuk kerja-kerja politik, kata Rafizi. Tambahnya lagi, masa kami sendiri seperti waktu malam, hujung minggu dan lain-lain adalah masa untuk berkempen supaya tidak ada campur aduk di antara tanggungjawab sebagai menteri dan tanggungjawab sebagai timbalan Presiden Parti PKR, kata Rafizi Ramli. Rafizi juga menulis masa untuk kita zahirkan perubahan budaya politik, katanya. Jangan jadi seperti Perikatan Nasional dan PAS, kata Rafizi. Masa mereka jadi kerajaan, semua berpuas hati dan kebajikan rakyat tidak terjaga. Masa dah kena buang dari kerajaan oleh rakyat baru terpaling lantang. Tambahnya, kita jumpa di pentas rakyat dan parlimen nanti. Biar rakyat hakimi siapa yang lebih bertanggungjawab kepada rakyat dengan amanah yang diberikan, kata Rafizi Ramli. Beliau menulis surat ataupun kenyataan rasmi ini sebagai timbalan Presiden PKR pada 11 hari bulan Disember 2022 di syahbudin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya respect dengan Rafizi. Rafizi orangnya berintegriti. Dia biarkan saja. Sibuklah kamu jadi keluar itulah, inilah, tomahan lah, sebagainya. Tapi Rafizi kerja. Dia ada kerja menteri. Dia bukan ada kerja sebagai timbalan Presiden PKR saja. Tapi dia ada kerja sebagai seorang menteri. Sebab itu dia bertenang. Ini barulah betul. Bukan menghabis duit rakyat dengan berpolitik semata-mata. Kalau nak berpolitik habis-habisan ujung minggu, waktu malam. Waktu itu kamu tidak kerja, tidak pakai duit rakyat bayar gaji kamu. Barulah pergi politik macam Rafizi buat. Ini baru betul. Malulah. Malu kalau menteri-menteri makan gaji gila-gila, punya besar, punya tinggi. Tapi masa untuk bekerja sebagai menteri tak ada. Balik-balik berpolitik saja. Lain lah kan pembangkang. Kalau pembangkang lain. Okey. Betul juga kata Rafizi. Menjadi seorang pembangkang, menjadi pembangkang, pihak pembangkang, bukan hanya sekadar, kata Rafizi, bukan hanya menimbulkan kebencian, sentimen kebencian. Mereka lupa bahawa menjadi pembangkang juga memerlukan pengetahuan mengenai dasar. Bukan main doa antam saja. Seperti apa yang Rafizi selalu buat. Bila dia berpolitik, dia akan keluarkan fakta, dasar. Ini yang perlu dibuat. Itu baru Rafizi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.